Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Aswati Hamzah. Okey, untuk pengetahuan doktor, ini ialah persembahan atau pembentangan tugasan satu daripada kumpulan kami, iaitu saya Bibi Nadia binti Haji Yaakob dan juga Nurul Ain binti Abdul Halim. Untuk pengetahuan doktor juga, dalam tugasan ini kami memilih alat ukur yang akan mengukur tahap efikasi kendiri guru. Okey. Okey, berpandukan slide kedua ini, skop perbincangan yang akan kami terangkan secara terperinci di dalam tugasan satu ini ialah yang pertama, definisi operasional. Yang kedua, alat-alat yang biasanya digunakan untuk mengukur tahap efikasi kendiri guru. Yang ketiga, ciri-ciri psikometrik alat ukur tersebut. Yang keempat, tinjauan literatur. Dan yang kelima, aplikasi alat ukur tersebut di dalam kajian kami. Baiklah, sekarang kita akan melihat apakah definisi efikasi kendiri. Okey, menurut Bandura pada tahun 1977, Bandura mendefinisikan efikasi kendiri ini sebagai kepercayaan seseorang individu itu terhadap keupayaan dirinya sendiri melakukan sesuatu dengan jayanya. Itu menurut Bandura. Sekarang kita lihat pula menurut Ashton, yang mana kenyataan Ashton ini kami dapati daripada artikel oleh Siti Awanis dan rakan-rakannya pada tahun 2016. Ashton mentakrifkan efikasi kendiri guru ini sebagai sejauh manakah prestasi dan pencapaian pelajar itu dapat dipengaruhi oleh guru. Dalam erti kata lain, apakah keupayaan seseorang guru itu dapat mempengaruhi prestasi pencapaian pelajar. Itu menurut Ashton. Sekarang ini kita melihat pula definisi operasional tentang efikasi kendiri menurut kajian kami. Okey, saya dan Ain memfokuskan efikasi kendiri ini dalam kajian kami merujuk kepada keupayaan seseorang guru yang option dan juga bukan option yang mengajar mata pelajaran pendidikan moral di sekolah menengah, dan juga kami ingin melihat hubungan antara tahap efikasi kendiri guru option dan bukan option ini, adakah ia mampu mempengaruhi keupayaan guru itu dalam mewujudkan iklim moral dalam bilik darjah. Okey. Baik doktor, slide seterusnya ini ialah alat ukur yang telah digunakan oleh ramai pengkaji untuk mengkaji tahap efikasi kendiri guru. Kami menyenarai pendekkannya, iaitu sebanyak 5 alat ukur yang paling popular digunakan. Yang pertama, Teacher Sense of Efficacy Scale, TSES, yang mana alat ukur ini dibina oleh Shannon Moran dan Woodford Hoy pada tahun 2001. Alat ukur ini terbahagi kepada 3 konstruk utama, iaitu yang pertama, penglibatan murid, yang kedua, pengurusan kelas, dan yang ketiga adalah strategi pengajaran. Alat ukur yang kedua pula ialah Teacher Efficacy Scale, TES, yang mana ia dibina oleh Gibson dan Dembo pada tahun 1984. Berbanding dengan alat ukur yang pertama, Gibson dan Dembo membahagikan alat ukur mereka ini kepada 2 dimensi, iaitu yang pertama, keupayaan kendiri, dan yang kedua adalah keupayaan mengajar. Okey. Seterusnya, alat ukur yang ketiga adalah Self-Efficacy for Teaching Mathematics Instrument, STEMI. Instrumen ini telah dibina oleh McG pada tahun 2012. Okey. Alat ukur ini dibina untuk mengukur tahap keupayaan guru-guru matematik di dalam memahami konten subjek yang mereka ajar itu, dan juga
efikasi untuk mengajar subjek matematik di kalangan guru sekolah rendah. Jadi, instrumen ini dibina untuk mengukur faktor-faktor secara umum dan juga secara spesifik. Okey. Yang keempat adalah alat ukur yang keempat adalah The Teacher Efficacy for Inclusive Practice TEIP yang dibina oleh Sharma dan rakan-rakan pada tahun 2012. Okey. Dalam alat ukur yang dibina oleh Sharma dan rakan-rakan ini, terdapat 3 dimensi juga yang diukur, iaitu aspek pengajaran, kerjasama dan juga pengurusan tingkah laku. Okey. Dan alat ukur yang kelima ialah Mathematics Teaching Efficacy Belief Instrument MTEBI yang dibina oleh Enoch Smith dan Hanke pada tahun 2000. Seterusnya, baiklah, sekarang kita akan melihat kajian-kajian lepas yang mengkaji tentang efikasi kendiri guru, tetapi di dalam skop kajian masing-masing. Yang pertama, kajian oleh Nursimah Dasan dan juga Muhammad Mahathir Rahimi pada tahun 2020. Mereka ini cuba mencari perkaitan antara efikasi kendiri dan juga prestasi kerja dalam kalangan guru-guru di MRSM. Tetapi mereka melihat mereka ingin melihat tahap perbezaan di antara jantina dan juga pengalaman mengajar. Hasil daripada kajian mereka mendapati tidak ada perbezaan tahap efikasi kendiri di antara kedua-dua faktor tersebut. Selain daripada itu, kajian mereka juga mendapati terdapat hubungan yang positif antara efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja. Okey, kajian kedua oleh Syed Kamaruzaman dan rakan-rakan pada tahun 2014. Mereka ini memfokuskan efikasi kendiri guru-guru pendidikan jasmani. Yang mana sampel mereka ini mereka bahagikan kepada 3 kategori, iaitu guru PJ peringkat novice, iaitu guru baru, guru yang agak berpengalaman dan juga guru pakar. Hasil kajian mereka mendapati terdapat perbezaan di antara ketiga-tiga kategori guru tersebut. Yang dalam erti kata lain, kajian mereka mendapati guru-guru pakar ini mencapai skor efikasi kendiri yang lebih tinggi berbanding guru-guru baru novice. Okey. Kajian ketiga oleh Aswaniza Samsudin dan Rasadah ni, mereka mengkaji efikasi kendiri dalam kalangan guru-guru sekolah dalam hospital di negara kita, di Malaysia. Okey. Mereka ini cuba melihat di antara ketiga-tiga dimensi yang diukur itu, yang mana satu yang paling dominan terhadap diri guru-guru sekolah dalam hospital. Yang mana kajian mereka menunjukkan tahap pengurusan kelas mencapai skor yang paling tinggi, diikuti dengan strategi pengajaran, dan yang ketiga adalah penglibatan murid, iaitu yang di mana skor minnya di tahap sederhana. Kajian keempat oleh Muhammad Husaidi Hassan dan Nada Rajan ini, mereka membuat kajian rintis, iaitu mengkaji tahap efikasi kendiri guru-guru pendidikan moral di sekolah menengah. Mereka mengkaji perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Hasilnya, mereka mendapati tidak ada perbezaan juga, sama macam yang Nursimah Dasan tadi tu. Tak ada perbezaan rupanya antara lelaki dan perempuan. Okey, dalam tahap efikasi kendiri itu. Okey, kajian yang kelima oleh Rusliza Yahya dan rakan-rakan juga pada tahun 2017, mereka kajian mereka ini agak berbeza dengan kajian-kajian 4 kajian yang terdahulu saya sebut tadi, kerana mereka ini cuba melihat faktor yang dapat meningkatkan tahap efikasi kendiri guru, yang mana skop mereka kepada latihan dalam perkhidmatan atau LDP yang kita sebut di sekolah lah. Okey. Kajian PACT test yang mereka lakukan mendapati tahap efikasi kendiri guru lebih tinggi, semakin meningkat selepas mereka mengikuti ataupun menghadiri latihan dalam perkhidmatan. Okey. Kajian lepas seterusnya akan disambung oleh Ain. Silakan Ain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung perbincangan daripada Cikgu Bibi Nadia, iaitu tentang hasil kajian kami. Kajian lepas yang dibuat oleh Husin Al-Karusi juga telah membuat kajian tentang membina instrumen alat pengukuran untuk menguji tahap efikasi guru matematik di Oman, di mana dalam kajian ini Husin dan rakan-rakannya telah menggunakan 4 instrumen sebagai panduan untuk membina item, iaitu yang pertama the teacher self efficacy scale, iaitu daripada Tashnan Moran dan Workford Hoy. Kemudian mathematics teaching belief instrumen, iaitu daripada Enoch. Kemudian teaching mathematics in inclusive setting, dan akhir sekali daripada instrumen self efficacy for teaching mathematics instrument. Daripada hasil kajian ini terdapat 3 subskala yang dikenal pasti, iaitu tahap efikasi pengajaran matematik, tahap efikasi guru terhadap pemahaman kandungan matematik, serta tahap efikasi guru dalam pengajaran secara umum. Hasil daripada dapatan kajian perombak alfa menunjukkan bahawa kesahan kepada 3 instrumen subskala ni adalah mencapai nilai yang tinggi, iaitu 0.9 dan ke atas. Kemudian kajian-kajian lain yang dijalankan oleh pengkaji lain yang menggunakan instrumen teacher self efficacy scale, iaitu kajian yang dijalankan oleh Rahimah Jamaluddin dan rakan-rakan yang ingin mengkaji efikasi guru dalam melaksanakan pengajaran kekeluargaan. Kemudian kajian yang dijalankan oleh Nur Zalani Kozen dan Azli Nuhaini, di mana mereka ingin melihat hubungan kompetensi guru besar dengan tahap efikasi guru sekolah rendah, dan kajian yang dijalankan oleh Nancy Leong yang ingin melihat hubungan efikasi guru dengan mindset guru sekolah rendah. Dan daripada hasil kajian yang dijalankan, kesemua sampel ataupun kesemua guru-guru ini telah menunjukkan tahap efikasi guru yang tinggi. Okey, manakala kajian yang dijalankan oleh Muhammad Azman yang menggunakan the teacher efficacy inclusive practice, iaitu fokus kepada tahap efikasi guru terhadap melaksanakan pendidikan inklusif, di mana melibatkan 3 dimensi, iaitu pengajaran, kerjasama dan pengurusan tingkah laku. Dan hasil daripada kajian yang dijalankan telah menunjukkan guru prasekolah ini, iaitu sampel dalam kajiannya, mempunyai tahap efikasi kendiri yang tinggi, dan dimensi pengajaran menunjukkan tahap efikasi yang paling tinggi diikuti dengan dimensi kerjasama dan tingkah laku. Okey, seterusnya hasil penelitian yang dibuat oleh kami menunjukkan bahawa daripada hasil bacaan jurnal yang ada menunjukkan sangat kurang kajian tentang efikasi guru terhadap guru-guru yang option dan bukan option. Macam yang sedia kita maklum, kebanyakan guru mengajar subjek yang bukan option. Contohnya macam mengajar pendidikan moral untuk mencukupkan bilangan masa mereka. Jadi kadang-kadang mereka ni hanya mengajar 1 atau 2 masa. Jadi kita perlulah ada kajian untuk melihat apakah tahap efikasi mereka. Kemudian yang kedua ialah kajian yang perlulah dibuat untuk melihat tahap efikasi guru-guru yang berada di kawasan pedalaman, di mana guru-guru ni banyak hadapi cabaran-cabaran yang lebih besar lah berbanding guru-guru yang tinggal di bandar yang mempunyai banyak kemudahan. Dan akhir sekali, kami juga berpendapat bahawa memandangkan situasi pandemik yang sedang berlaku, maka mungkinlah boleh dibuat kajian-kajian yang untuk menilai tahap efikasi guru untuk yang melaksanakan
pengajaran di rumah atau PDPR, di mana guru-guru ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah semasa menjalankan PDPR. Kami untuk kajian kami untuk melihat perbandingan tahap efikasi kedua option dan bukan option dalam pendidikan moral di sekolah menengah serta hubungannya dengan pembentukan iklim moral di bilik darjah, iaitu di mana variabel bebasnya adalah guru pendidikan moral sekolah menengah, variabel bersandarnya adalah tahap efikasi kediri guru dan juga pembentukan iklim moral. Sampel yang diambil adalah sebanyak 38 orang guru option dan bukan option pendidikan moral yang terdiri daripada pelbagai umur, peringkat umur dan juga pengalaman mengajar dan juga berbeza jantina, iaitu lelaki dan perempuan, di mana alat ukur yang digunakan adalah teacher sense of efficacy skill diadaptasi oleh instrumen ini dan juga untuk pembentukan iklim moral kita menggunakan instrumen iklim moral yang diadaptasi oleh kajian Tan Bee Piang, Rahimah dan juga Zuraini Jamil. Baiklah, seterusnya hasil daripada ujian reality ataupun kelompok alpha menunjukkan instrumen yang kami gunakan menunjukkan nilai kebolehpercayaan yang sangat tinggi, iaitu 0.92 dan sesuai untuk menilai tahap efikasi kendiri guru. Dapatan kajian juga dalam ujian korelasi Pearson di mana menunjukkan bahawa terdapatnya korelasi ataupun perkaitan antara iklim moral dan juga tahap efikasi. Ini menunjukkan bahawa ada perkaitan, iaitu tahap efikasi kendiri guru dengan pembinaan iklim moral. Macam kita tahu, bila guru dalam efikasi kendiri guru gaya pengajaran dalam pembinaan iklim moral, bagaimana mereka guru ini dapat mewujudkan suasana moral dalam kelas, terutamanya guru-guru yang bukan option. Jadi kita mahukan untuk melihat pembinaan iklim moral ini dapat diwujudkan oleh guru-guru, mana-mana guru sahaja, walaupun mereka bukan option atau option, supaya matlamat pendidikan moral itu dapat dicapai yang merangkumi 3 dimensi, iaitu mahukan pelajar ini moralnya ada dalam perlakuan, tindakannya, dalam berfikir dan juga dalam perasaannya, supaya nilai-nilai murni yang dibelajar secara teori dapat dipraktikkan dalam kehidupan yang sebenar. Secara rumusannya, kebanyakan kajian-kajian yang kami baca dan lihat, alat ukur yang digunakan adalah kebanyakannya mengadaptasi daripada instrumen teacher self-efficacy skills yang dibina oleh Tesnen Moran dan Woodford Hoy. Mungkin pada masa akan datang banyak lagi kajian-kajian atau pekaji-pekaji membuat beberapa instrumen yang spesifik kepada perkara yang hendak dikaji. Misalnya kajian yang dijalankan oleh Hussein Al-Karusi yang telah membuat kajian untuk membina instrumen pengukuran tahap efikasi guru-guru matematik di sekolah di Oman, dengan merujuk kepada 4 instrumen dan membina item yang sesuai untuk dibuat sebagai kajian. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih di atas perhatian daripada Dr. Aswati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.